تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi saya pun tak pasti kali ke berapa dah. Bila dah ingat kali ke berapa, banyak kali dah lah maknanya. Kita bertemu lagi pada malam ini. Benarlah kata Nabi, masa akhir zaman menjadi tanda dekat nak kiamat, masa jadi sekejap. Berasa baru mari sini, baru je jumpa orang situ patah ni, lepas tu mari pula dah. Maknanya memang betul kata Nabi, masa akan jadi singkat. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Tuan-tuan sekalian, ayat yang saya baca tadi, Allah menyebut 10 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 perkara yang disebut dalam ayat ini dengan kalimah a'adda. Allah kalau tak sebut dia berjanji pun itu janji dah. Ya, Allah kalau disebut dalam Quran tak menipu. Mustahil bagi Allah itu menipu. Allah sebut dalam Quran, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Bila Allah sebut Allah berjanji, tuan-tuan sekalian, Allah tak mungkin janji. Allah buat memang jadi. Allah kata memang berlaku. Yang menipu, yang mungkin janji itu manusia. Berapa kali tak tahu dah kita berjanji dengan Tuhan. Wa is akhadha rabbuka min bani Adam zurriyatahum. Masa Allah jadikan kita, pilih kita saat duduk dalam tulang sulbi Nabi Adam, janji dah situ sekali. Alastu bi rabbikum, Tuhan tanya, bukankah aku ni Tuhanmu? Kita belaka jawab sama ya. Tak kira hari ni kafir ke Islam ke, dulu sama ya. Jawapan kita semua, qalu bala syahidna, ya wahai Tuhan, mula Tuhan kami janji. Tubi atas dunia, janji pula. Dalam semayang baca doa iftitah, janji pula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, janji pula. Mana pandai janji kita ni. Tu tak kira-kira hak janji ditepati ya. Hak tu lagi banyak pelawak, faham tak? Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Terlalu banyak berjanji, maka terlalu banyak jugalah menipu kita ni manusia. Allah bila dia berjanji, dia tak mungkin janji. Lambik.
tak nampak belakang. Allah bila dia berjanji tuan-tuan, tak mungkin janji. Maka kalau Allah tak sebut pun dengan kalimah aku janji, jadi juga. Tapi ayat ni Allah sebut a'addallah. Allah janji. Allah beri 2 balasan kepada 10 golongan. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, maghfirah, keampunan. Yang kedua, ajran azima, balasan yang besar hari kiamat. Maghfirah, antara perkara yang paling kita damba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita manusia, bila nama manusia, la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Bila nama manusia ni tuan-tuan, tak usah cakap banyak lah. Ustaz ke, tak ustaz ke, dia ada dosa. Sikit banyak ya, mesti ada dosa. Ya, mesti ada dosa. Bila nama manusia, nama pun manusia, al-insan, manusia, nasia mana apa? Lupa. Mudah lupa. Ingat, lupa. Tak usah cakap banyak lah, memang lupa. Dalam semayang, apa Tuhan ajar, tak berhenti tasbih, tak berhenti tahmid, takbir Allahu Akbar, Fatihah, pas Fatihah surah pula, pas surah turun tasbih, bangun Rabbana lakal hamd, tahmid, turun pula tasbih, tak berhenti baca. Betul tak? Betul tak? Nak khabar kita lupa. Lupalah rokok, sujud lagi baca pula, ingat mula. Dalam sujud dalam khoya atas mana tahu. Bangun kaki ingat mula. Abang tu jangan berhenti. Kata Tuan Guru Haji Asing, Pondok Pasir Tumbuh, lah semayang, mu jangan lock apa nama dia sebut pada ayah anda saya. Ayah anda kita ulang balik dalam kuliah dia. Dia kata lah semayang, baru cerah sikit. Dalam semayang tuan-tuan sekalian, jangan lock ada ruang kosong. Ruang kosong tu setan masuk. Ruang kosong tu setan masuk. Jadi baca sampai ke habis, tak berhenti bacaan. Betul tak? Dalam semayang. Walha hak wajib lah semayang, rukun kauli lah semayang, takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram Fatihah. Kenapa pergi hak wajib? Kenapa pergi hak wajib tuan-tuan sekalian? Takbiratul ihram, Fatihah, tayat akhir pula. Betul tak? Lepas Fatihah surah lazim, sunat. Sunat lah semayang ada berapa? Ada? 2. Jangan terpu daya. 2. Sunat aba'at, sunat hay'ah. Tak? Sunat aba'at, hak besar sikit. Kalau tinggal, sujud sahwi, tayat awal, baca kunut. Tak? Nombor 2, sunat hay'ah. Surah lazim, tasbih lah rokok, Rabbana lakal hamd, tasbih pula dalam sujud. Tu semua sunat hay'ah. Tuan-tuan kalau tak baca, sah mayat. Sah mayat. Tapi jangan pula tak baca sungguh. Nak kabarnya sunat. Tapi tuan-tuan, kita baca sampai habis. Nak kabar tak beri lala. Kerana kita manusia. Sebab itulah ulama ajar baca sampai ke habis. Sampailah kepada tahiyat akhir dan kita beri salam. Barulah selesai. Maka tuan-tuan sekalian, kita manusia, maka antara perkara yang kita damba daripada Allah adalah maghfirah, keampunan. Keampunan. Allah, antara sifat Allah Ta'ala Al-Ghaffar. Ghafur, Ghaffar, ini semua nama-nama Allah. Lillahi tis'atun wa tis'in asman. Bagi Allah Ta'ala 99 nama. Faman hafizaha, wa fi riwayatin faman ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah 99 nama. Orang ingat, orang baca, orang tadabbur, orang faham, jadikan akidah, masuk dalam syurga. Salah satu 99, Ghaffar. Al-Ghaffar. Ghafur, maha pengampun. Ghaffar dengan sirah mubalaghah, lampau mengampun. Atas dunia ni Allah beri sikit sifat pengampun itu, secebih yang Allah beri pada ibu. Pada ibu. Tuan-tuan tengok anak jahat, isak dadah, bahagang. Gang orang wak tepek tayar je gisak. Gang. Kita tengok tak? Nathan ni buat apa? Tengok-tengok kepeng.
Kembang, kepeng, kembang. Isak gang punya. Orang minum air sirat, tebing, ia bahagang. Isak gang, bahang dadah. Tak ada pitih beli dadah, senjoh rata mok, sepak mok, terajang mok. Faham tak? Faham dadah. Akhir sekali masuk dalam penjara, masuk pusat sereti. Comel dah, tubik semula. Orang kampung tak terima. Tapi ada seorang terima. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Mok lah. Betul tak? Mok lah. Orang lain tak terima. Kita baik dah ni, mari masjid dah. Orang kampung tu. Mu, asal belakang. Malik kamu, Tok Imam tu nombor satu. Bukan sini lah, kat lain. Maknanya, mu bahan dadah, malik kamu. Maknanya, kita ikut hak lama. Jangan ikut hak lama. Manusia jangan kita kira hak lama. Kira dia sekarang. Faham tak? Orang sudah taubat, Allah lupa dosa dia. Dah kita akan lebih ada Tuhan. At-taibu 'anil zambi kama la zambalah. Orang dah taubat dari dosa, seolah-olah tak ada dosa sisi Tuhan. Tak ada dosa. Macam bayi baru lahir, orang taubat ni tuan-tuan. Dah kita lebih ada Tuhan. Nak ingat dosa orang. Orang kampung begitu biasa kan. Ni bekas banduang ni, betul baru tubik pusat sereti, dia ingat hak lama. Tapi ada seorang manusia, kita tumbuk, kita tapar, senjoh rata dia. Bilu habis tuan-tuan, merah tekok, mak hak tukar lahir dia. Hak tukar kandung ke dia 9 bulan. Tubik-tubik, orang lain tahu, orang tak terima. Ada satu jasad yang luhur budinya, yang bersih hatinya, lembut jiwanya, menerima kita dengan seadanya. Itulah ibu kita. Tuan-tuan, mari mana sifat tu? Allah beri sikit. Allah yang beri. Allah yang bersifat dengan sifat Ghaffar. Allah beri sikit. Hak lebih duduk mana? Duduk kat Allah Ta'ala. Dah kalau mak gitu, Allah Ta'ala guna agak-agak. Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala guna lampau pengampung. Hak jadi masalah, kita tak itu apung. Itu masalah. Nak kira rahmat Tuhan, keampunan Tuhan, tak boleh kira. Tak? Kalau ikut dia beri nikmat, hak tu pun tak boleh kira dah. Kita buat dosa banyak, Allah apung. Buat apa bodoh gitu Dosa kecil, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Segala kebaikan mu buat, dak payah taubat, dak taubat lagi ni. Buat kebaikan, Allah hapus dosa. Dosa kecil. Dosa kecil kita banyak ke sikit? Banyak. Dak sedar kadang-kadang, terlalu banyak. Lalu tepi rumah orang retuh daun. Retuh daun orang, dosa. Minum air kotak, piu lepa. Tok Bila baru balik surga, kena atas kepala. Mana siapa pula lepa? Maknanya tuan-tuan, lepa. Padahal balik surga, sama-sama balik surga. Orang ngajar angguk-angguk. Faham tak? Sudah makan surga, piu lepa tengah jalan. Buat malu orang surga. Faham tak? Tak ada lah Quran, lepa siapa ngata ni. Sebab tu bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi Nabi kata, la saghirata ma'al israr. Tak kira kecil kalau buat banyak. Tapi rahmatnya Tuhan, tak dan taubat lagi. Kita buat banyak kebaikan, Allah hapus dosa kecil. Ada pun dosa besar, mesti dengan taubat. Maka tuan-tuan, ada 10 golongan Allah jamin, bukan beri pahala ya, sekali ganda dengan ampun dosa. Ni rahmat Tuhan. Faham tak? Ni rahmat Tuhan. Beri pahala, ampun dosa. Beri dosa sekali, dah apa lagi kebaikan. Tapi beri pahala ganda 10, ganda 700, ganda 1000, ganda 100,000. Ni rahmat Tuhan. Apa pula dosa? Dalam keadaan umat lain tak boleh kelebihan ini, umat Nabi Muhammad boleh. Umat lain dia beri lebih umurnya 1800 umur. Waksa boleh dak ikhlas telayang. Dah lah waksa boleh dak ikhlas kosong telayang. Umat Nabi waksa boleh 10, waksa boleh 700, waksa boleh 1000, waksa boleh 10,000. Macam-macam ganda, lipat kali ganda. Beramal boleh bangun 2 rakaat malam Lailatul Qadar, seolah-olah beramal 1000 tahun. Nak boleh mana kalau bukan umat Nabi Muhammad? Dan siapa dia umat Nabi Muhammad? Mu semualah.
Padahal masuk ngamba. Dan kita ni umat Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah janji ampun dosa dan pahala yang banyak. Siapa dia? Nombor satu, innal muslimina wal muslimat. Orang Islam lelaki, orang Islam perempuan. Tu asasnya. Kafir baik secara mana pun Allah tak beri. Orang kafir kadang-kadang baik ada kita, betul tak? Sebab tu learning, orang kata ada negara bukan Islam, negara dia bukan umat Islam tapi beramal dengan Islam. Ada negara umat Islam tak beramal dengan Islam. Jepun bukan negara umat Islam tapi beramal dengan Islam, bersih. Bersih ajaran siapa? Ajaran Nabi lah. Betul tak? Hak kita duk apa mau an-nazafatu minal iman. Komang-komang tu, duk apa hadis-hadis tu apa? Kena waliklah mayang dia baca. Pak Amin nak acim dia. An-nazafatu. Batal mayang tu sudah. Maknanya kok bodoh-bodoh orang panggil. Ingat hadis tu. Ingat hadis tu. Bersih ni daripada Nabi. Amanah jujur tu orang Korea. Sahabat kita tinggal $3,000 USD. Bukan $3,000 kita. $3,000 USD. Ganda 4.5. Hari ni tuan-tuan teruk duit Malaysia jatuh. Dalam sejarah lah. $1 4.5. 4 IAS setengah. Zaman saya pergi Mesir tu 3 IAS tu pun rasa rendah dah. Learning 4 IAS setengah. Dah tak naik barang apa. Jatuh ekonomi tuan-tuan sekalian. $3,000 kali 4 kali tinggal dalam tandas. Tempat kita asal 3,000, 3 ya hilang. Betul tak? 3 ya je bahan. Tak, dan lipat Jepun apa ya? Bahan macam. Betul tak? Bukan lipat tu made in Jepun lah, panggil je lipat Jepun. Buat rata panjang, bukan made in Jepun. Nama je lipat Jepun. Lalu latar basuh apa nama gosoknya tuan-tuan sekalian. Bahan macam tok wilayah mana lipat aku maknanya. Kena bahan macam. Bukan 3,000 ni $3,000. Pusing mula ada stokor baik dak cara, zik dak buka, pitih dak tempat asal, wis mula orang Korea. Dia bukan umat Islam, beramal dengan Islam. Umat Islam tak beramal dengan Islam. Orang Islam tapi tak jujur. Islam tak amanah. Islam rasuah. Nak tengok negara yang paling rosak akhlak, tak payah pergi negara orang kafir, pergi negara Arab. Sebab itulah ulama kata kalau orang kafir kenal umat Islam dulu, maka makin jauhlah orang kafir dengan Islam. Tapi kalau kenal Islam dulu, maka mereka akan dekat dengan Islam. Beza kenal Islam dengan kenal orang Islam. Faham tak? Kalau kenal orang Islam dulu, pergi Mesir, kecil ngata. Nampak? Mesir ramai ulama' dan ramai juga alamat. Ramai juga juhalat. Ulama' di Mesir seperti pasir-pasir di lautan. Mana ramai para awliya, para ulama'. Sabah dah ramai, hak jahat ramai juga. Mesir ni 2 warisan, Nabi Musa, Fir'aun. Jangan ingat orang balik Mesir baik belaka. Kena balik belajar Mesir lawan Quran. Sebab apa dia ambil dengan Fir'aun? Tak? Dia ambil dengan Fir'aun, tuan-tuan sekalian. Orang pergi Mesir lawak ke makam ulama', makam para sahabat. Banyak di nu, Izzuddin Abdus Salam, Amru bin Auf, makam imam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Dah, dia pergi situ. Dia pergi nawak Mesir, dia pergi selfie kat apa nama piramid Fir'aun. Mana itu tuan-tuan, ada salah tapi nak kabarnya. Tuan-tuan, kalau pergi di oh dahsyat. Orang ada aja kena kejual. Kita biasa dah. Kalau buat urusan tak ada rasuah, minta maaf. Kita buat urusan belajar, nak daftar baru ni, nak daftar beratur panjang, beratur dari subuh sampai ke 12 tengah hari. Sampai depan dan dia buka teh dia, air teh dia, dan dia letak atas meja,
Tak kira mu siapa, bukrah esok. Tahu esok. Balik esok hari mula. Tuan-tuan bayang dari konang sungguh. Sampai pukul 12. Sebab tu orang balik Mesir, dia gagah-gagah. Untuk guru kita, mu kata Gajah Rimau pun dia gagah, dia biasa dah susah. Kita tunggu sejam lebihnya. Lebihnya. Itulah. Orang pergi Mesir biasa dah. Kita duduk Mesir biasa dah susah. Naik bah macam sading. Tahu macam sading? Musim panas. Rapak-rapak ni. Tak payah pegang mana-mana. Boleh peluk tubuh. Dengan tenang dan relax je. Sebab apa? Belakang ada orang, depan ada orang. Kalau aku jatuh, mu jatuh dulu. Maknanya gitu. Biasa susah tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau tengok umat Islam dulu, orang kafir tak dekat dengan Islam. Siapa tahu mengata kecil tepi-tepi dinding. Ya ada lagi buah-buah zaman lama di Mesir. Walaupun di sana ada dua cara hidup. Ada hak ikut Islam dan baik-baik sungguh. Orang Mesir ni dah baik-baik sungguh. Hak jenis beramal Islam dan beramal sungguh. Sanggup mati tuan-tuan. Nabi sebut pula kebaikan orang Mesir. Sebaik-baik tentera Mesir. Berlaku saurah hari itu, revolusi hari itu, baru kita nampak rupa-rupanya bukan tentera kerajaan tu, rakyat dia. Saya dah duduk di Mesir. Peristiwa saurah revolusi Mesir berlaku beberapa hari sebelum puasa tuan-tuan sekalian. Beberapa hari sebelum puasa berkumpul di Maidan Tahrir. Selepas disekat di Maidan Tahrir, berubah ke Maidan Raba'ah. Raba'ah bukan Rabi'ah. Rabi'ah kampungmu ada. Orang sini sebut Rabi'ah bukan Raba'ah. Dia panggil Raba'ah Adawiyah. Tempat saya duduk 10 minit. Kumpul di situ jutaan manusia tuan-tuan sekalian. Kita kata esok balik lah. Esok tak ada ni. Ada juga esok. Lusa tak ada. Sebab lusa nak puasa dah kita kata. Lalati ni, lalati. Ada juga. Dia duduk situ, sahur situ, qiyamul situ, buka puasa situ. Sampai 10 malam terakhir, dia balik lah kat gigi. Tak balik, qiyamul situ. Nak raya dah dia balik. Tak balik macam tuan-tuan sekalian. Nak khabar. Baru nampak apa maksud tentera paling gagah. Tentera Mesir. Rakyat Mesir. Kita pergi sehari demonstrasi. Tu pun pergi jalan bukan peluru sungguh. Peluru tu gas FRU. Nampak cakap pada cakap takbir. Tu alko tu bik luar takbir. Tu bik luar alko. Alko mana masuk dalam mana itu tu mangga air takbir. Bukan peluru sungguh. Baru nampak copong apa nama peluru apa nama gas pemudih mata. Lari pagar tinggi lepas panjang membawa lari. Nak khabar kita dah. Sebab tu Allah dah uji orang Malaysia gitu. Allah uji kot lain pula. Orang Mesir cara dia. Cuma nak khabar orang Islam ni tuan-tuan. Kalau tengok orang Islam, orang kafir tak tertarik. Kerana banyak akhlak tak molek. Tapi kalau kenal Islam dulu, insya-Allah mereka lebih baik pada kita kena molek. No di Eropah hari ni tiap-tiap hari masjid tukar apa nama gereja tukar jadi masjid. Orang kafir tiap-tiap hari berbondong-bondong masuk kepada Islam. Convert daripada Kristian masuk Islam. Tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan, yang menjadi syarat untuk diampun dosa dan diterima, diberi balasan yang besar, nombor 1, Islam. Saya cerita panjang-panjang tadi. Walaupun baik orang kafir, tapi kalau tak Islam, Allah terima tak? Tak terima. Orang Islam tapi jahat. Wajah kau orang dak sembahyang, dak puasa, tapi tanya puasa wajib tak? Wajib. Apa dak puasa? Kau anda aku mayang. Tanya hak tengah hisap dadah. Wajib tak mayang? Dia tengok kita mula. Ingat aku bodoh tak? Kita pula kena. Faham tak? Wajib lah. Maknanya dak mayang tapi mengaku wajib. Maknanya masih Islam. Tuan-tuan, kata Nabi, walaupun habbatun min khardalin minal iman, ada sebesar zarah je iman. Jahat memang sungguh ti, tapi Islam dia masih yakin. Sebesar zarah Tuan-tuan, masuk dalam neraka, akhir sekali sesar dosa, Allah letak juga dalam syurga. Tu orang Islam. Tapi kalau baik setara mana pun tak Islam,
Allah tak terima amal. Faham tak? Sebab tu nombor satu iman, apa nama, nikmat paling besar, nikmat Islam, nikmat iman. Tuan-tuan, Allah pilih kita jadi Islam, cara mudah, cara warisan, kena syukur pada Allah. Tubik-tubik perut, tubik Islam lalu. Orang dulu susah nak boleh Islam. Orang dulu payah nak boleh Islam. Ada hak miskin, makin miskin. Hak kaya, terpaksa miskin. Hak apa nama, sudahlah hamba, makin diseksa bila birrabah. Sudahlah keluarga, satu keluarga diseksa, Alu Yasir. Ada juga pemuda kaya, tapi jatuh miskin, terpaksa tinggal kekayaannya untuk Islam. Mus'ab bin Umair. Suhaib Ar-Rumi, pedagang kaya, tinggal hartanya untuk Islam. Payah, bukan senang. Payah. Kita tubik-tubik Islam, tak syukur dengan nikmat Allah. Jadi tuan-tuan, nombor satu sekali, Islam. Ada orang bertikar, dia bertikar, jahat Tuhan. Jahat Tuhan, baik tara mana pun, bak tak ngucap tak masuk syurga. Hak Islam yang jahat. Hak ni bukan orang kafir kata tuan-tuan, golongan liberal dan sosialis yang dalam negara kita. Orang Islam. Tuan-tuan aja dengar lepak-lepak makasih, aja dengar. Orang muda mungkin aja dengar. Hak tak ada Facebook memang tak dengar. Ini serangan secara halus dalam negara kita. Indonesia lama dah masuk negara kita ni. Makin hari makin masuk. Dan tuan-tuan di universiti-universiti, anak-anak kita sekarang ni diserang dengan ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Dalam Malaysia, Yahudi dah atas peluru. Yahudi nak bunuh kita macam nak Rohingya Filastin. Tidak. Dia atas pembunuhan akidah, dia atas pemikiran hak pelik-pelik tuan-tuan. Anak-anak muda orang Islam buat kumpulan lepak maqasid. Hak ni bagi pandangan, hak ni bagi pandangan, ikut otak tanpa pembimbing, jadi sesat. Tuan-tuan sekalian, hari ni timbul kepahaman bebas berfikir. Kita bebas fikir. Kerana otak ni Allah beri kita bebas fikir. Tuan-tuan, tak bebas. Mana ada atas dunia ni bebas? Tak ada. Hatta pendakwah bebas, tak bebas. Orang duk tulis saya poster, Ustaz Muzani pendakwah bebas. Bebas tu makna apa bebas? Bebas dari segala keterikatan. Tak ada orang boleh ikat saya, tapi tak bebas daripada Allah, tak bebas. Faham tak? Tak ada orang kerja kerajaan, itu makna bebas. Tak ada majikan, tak ada. Anda saya nak pergi mana pun. Mu nak panggil, tak mau panggil, sudah. Faham tak? Kita kata hak benar, kita kata hak tak benar. Maknanya, itu makna bebas. Tapi tuan-tuan, bebas-bebas atas dunia, tak bebas daripada Allah. Faham tak? Tak bebas. Jadi otak kita, ya Allah Ta'ala beri ni, hari ni mari fahaman, berfikir secara bebas. Fikir secara bebas. Lah, orang kafir, baik, buat baik ke mak, sebagai sedekah, tolong orang, cuma tak ngucap je. Maka mereka pun canggah, Tuhan tak adil. Nampak? Tubik satu kalimah, Tuhan tidak adil. Hak dengar pula mikir dengan akal juga. Tuan-tuan sekalian, ingat pesanan Sayyidina Ali, man i'taqada ala aqlin dalla, orang yang guna akal sepenuhnya akan sesat. Akan sesat. Islam bukan agama akal sepenuhnya. Islam akal nombor dua, nombor satu wahyu. Nombor satu wahyu, Quran dan hadis. Akal kena dengan wahyu, betul dah akal tu. Akal tak kena dengan wahyu, akal kita tak betul. Maka tuan-tuan, dalam Islam ada perkara yang boleh guna akal, ada perkara tak boleh guna akal. Jadi ada orang kata jahat Tuhan, tak ngucap tak boleh masuk syurga. Mudah-mudah kira ginilah. Kita ada kita ada ladang. Kita upah Rohingya 2-3 orang. Rohingya. Tahu kan? Ataupun Myanmar ke Bangla ke, hak cakap mana mari. Orang mari mana ya? Mana mari. Maka sudah, orang sudah makan je terbalik. Faham tu Rohingya tuan-tuan. Mana mari? Mana? Faham tak? Kita upah dia 3 orang. Beri rumah, beri gaji 500 orang.
kuat kerja beri bonus pula. Tapi kena bangunkan tanah kita. Bangunkan tanah kita. Tiba-tiba dia bangun tanah orang lain. Dia pergi cucuk tanam tanah orang lain. Dia pergi suburkan tanah orang lain. Cukup bulan, mari kat kita. Mana gaji? Faham ke tak ni? Kita nak wui ke? Tak wui. Kita wui tak gaji? Wui ke? Mana yang pening lah. Kita wui tak gaji? Tak wui lah. Habis korang dah. Tak. Aku wui gaji kamu, rumah kamu, gaji, bonus. Pergi duduk tanah orang mana? Kita kata, bagus, itu nak orang. Nak jawab mana gitu? Tak, bukan masalah tu, masalah aku yang gaji kamu. Bangun tanah aku. Tuan-tuan, yang buat kita Allah Ta'ala. Yang buat kita Allah Ta'ala disembah berhala. Yang buat kita Allah Ta'ala disembah Tok Pekong. Tok Lima depan hidup cara. Lok situ sampai buruk lima. Tak je tengok Tok Pekong. Ni Tok Lima depan. Tanya Tok Pekong, tak lima. Tak jawab. Tak jawab. Faham ke tak? Dia jadi uak Tuhan. Nampak matahari, sembah matahari. Tengok bulan, sembah bulan. Tuan-tuan, yang buat kita Allah Ta'ala. Mau baik setara mana pun disembah Tuhan lain, itulah jahat paling besar. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan, syarat nombor 1, Islam. Dan Islam lagi kita? Islam. Alhamdulillah. Waktu Alhamdulillah bini'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang pilih kita jadi orang Islam dan orang beriman. Baik. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, wal mu'minina wal mu'minat. Golongan kedua yang Allah janji keampunan. Tak tahu apa dia, Allah ampun dosa dan Allah beri ganjaran besar hari kiamat. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan. Apa makna mukmin? Orang yang beriman. Apa makna iman? 3 kali. Sebut iman 3 kali. Kan biasa wartawan tanya artis puan kan? Awak nak suami macam mana? Mira Filzah. Ayah haji tak kenal. Mira Filzah. Nak suami macam mana? Saya nak suami beriman. Kenapa beriman? Tanya apa makna iman? Beriman makna apa? Beriman ni 3 kali. 4 mazhab, 3 mazhab sepakat 3, 1 je kata 2. Hakikat khilaf lafzi. Hakikatnya khilaf lafzi, makna sama je. Yang pertama mesti al-iqraru bil lisan. Iman mesti disebut dengan lisan, dengan mulut. Sebab tu Nabi pesan, kul, sebut dengan mulut, jelas. Iman tak boleh susu. Ingat ni, iman tak boleh susu. Sifat iman tak boleh susu. Kul, nyatakan dengan tegas. Sebab tu tuan-tuan, bab lain kita kena susuk beramal, mayang tahajud kena susuk, jangan cerita ke orang. Faham tak? Kita semayang banyak, baca Quran banyak, jangan cerita ke orang. Takut mari riak, hapuh habis malang. Malang naik air, malang kedua malang. Derah naik air, bukan nak cerita air benarnya. Dia nak cerita benda lain. Orang tanya, apa mau bangun orang? Tahajud sikit, nak kau buat tu. Nak kau buat tu punya. Allah hapus. Adallallahu a'malahu. Allah hapus habis amalan. Buat tak? Jadi tuan-tuan, yang pertama al-iqraru bil lisan. Iman ni mesti sebut dengan mulut. Qul amantu billah. Sebut dengan jelas dengan mulut kita ini, aku beriman pada Allah. Kalau orang kata mu ni bagus sungguh, tak bagus mana? Tawaduk dia bagi. Mu ni hitam dahi-dahi, kuat sujud dok. Gengnya dinding. Mana kita tawaduk, mana? Tapi bab iman tak boleh. Mu orang beriman, tak beriman mana? Kapil lah kalau cakap gitu. Faham tak? Jangan buat tawaduk tak kena tepat gitu. Mu banyak sedekah, tak banyak, sikit tak apa. Mu comel perangai, tak comel mana? Mu berakhlak, tak. Kerana nak tawaduk. Siapa beriman, ya aku orang beriman. Baru betul.
Berimang mu ni. Tak berimang mana? Dah tak berimang? Apa? Jadi tuan-tuan, berimang kena mengaku dengan mulut. Sebab tu tak dikira Islam lagi tak ucap. Kalimah syahadah ni ucap. Tak? Orang nak masuk Islam depan kita aja yang ucap. Dia kata, ucap dah. Bila? Latih. Kira tak? Tak kira. Dia dah berimang dah. Sisi Allah, sisi kita tak kira lagi. Sebab apa? Nahnu nahkum bizzawahir. Kita hukum zahir, tak kira hati. Sebab tu orang ikhlas dan ikhlas bukan kerja kita. Orang bangun main sunnah, ikhlas duduk la ilaha illallah, bukan kerja mu. Itu kerja Tuhan. Kerja kita orang bangun, bagus dia, bagus. Faham tak? Kerja kita ukur dengan zahir. Wallahu yatawallas sarair. Kerja Tuhan ukur dalaman manusia, itu kerja Allah Ta'ala. Orang kafir dah dia mati lah keadaan dia ngucap lah hati. Dia beriman tak sisi Tuhan? Beriman. Tapi kita tanam jarak Cina sebab tak sebut mulut. Kalau dia sebut mulut, wajib tanam kubur kan? Islam. Maknanya kena sebut, jangan susu. Ingat Ashabul Kahfi. 7 orang termasuk anjing seekor. Nang ni orang lain belaka. Nang orang tu orang lain. Temu dalam gua Al-Kahfi. Al-Kahfi ni gua. Temulah keadaan masing-masing susu iman. Akhir sekali tak boleh susu. Akhir sekali mereka menyatakan, qalu izqamu, mereka bangkit bangun, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka masing-masing menyatakan, Tuhan kami adalah Allah. Baru tahu, lamu sama macam aku. Rupa-rupanya satu parti. Tak, mula-mula takut, kan aku cakap kan orang. Maknanya kan aku cakap kan biru. Nak sembang-sembang tak jadi tuan-tuan. Kalau lain fikrah ni tak sedap sembang, betul tak? Tak. Ada orang kita duduk ngeya sejam macam duduk 5 minit dah pala sepala. Tapi kalau duduk sama pala seminit rasa macam lama ya, bila nak balik tahu. Betul tak? Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya baru sedar 6 orang ni satu akidah. Tak boleh susu. Macam umat Nabi Musa. Kita cerita sama tu. 30,000 ahli sihir, tahap paling tinggi, PhD lawan Nabi Musa. Lepot tali jadi ular. Tak boleh lawan. Allah datangkan mukjizat, perkara yang melemahkan hujah orang kafir. Nabi Musa diarah lempar tongkatnya jadi ular lebih besar. Maka habis ular ahli sihir. Ahli sihir kata, ni bukan sihir dah ni. Kita belajar sihir tahap paling tinggi dah. Ada doktor depan. Faham tak? Zaman tu tak ada lah. Zaman kita ni doktor lah. Doktor falsafah. Ya. Doktor falsafah. Segi doktor paling sapah je kau. Ni doktor falsafah paling tinggi ni. Dia kata ni bukan sihir, ni Tuhan ni. Ni kuasa Tuhan. 30,000 tadi tuan-tuan. Musim. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Nampak? Jelas. Fir'aun duduk depan. Bos dia ni. Hak jaga dia, hak beri gaji dia. Tapi sifat orang beriman tak boleh susu iman. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lalu bangkit menentang Fir'aun. Masa si tula ia lawan Fir'aun, tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Iman jangan susu. Dan kita kena bangga jadi orang beriman, jadi orang Islam. Kena bangga. Jangan awak komang. Dokong Islam rasa komang. Jangan. Kita orang mulia kena dokong Islam. Kita dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Umar dengan penuh keizzahan, dengan penuh kemuliaan, bangun saat dilantik jadi khalifah, menyatakan dengan penuh izzah di hadapan manusia, khalayak yang ramai, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kalau dalam ilmu saya tu, tak, ilmu saya kayak kita promote ilmu saya tu Tuhan, ada lagu ngelah, sallu ala khairil anam. Bukan lagu ya zal jalali wal ikram. Ngelah lagu tu ada kalam ini. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang mulia kita dengan Islam. Famahma nabtaghi al-izzah bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah.
Kata Umar, kalau kita pilih mulia selain pada Islam, nampak pitih, tinggal Islam. Nampak kepentingan, tinggal Islam. Nampak pakak, tinggal Islam. Nampak nak menang ni. Sikit lagi nak Putrajaya, sikit lagi. Orang kafir pun kata, kami tak mau sokong kalau mau nak buat hudud. Baik, tak apa. Kita diam dulu buat hudud. Sanggup tuan-tuan. Sanggup belakangkan akidah kerana nak sokong orang kafir. Maka kata Sayyidina Umar, azallanallah, Allah akan hina kita. Tuan-tuan tengok depan mata kita lah. Orang lari perjuangan Islam ni tak mulia, Allah hinakan mereka. Boleh faham lah? Jadi kemuliaan kita dengan dengan apa? Lelah tepik dia. Dengan apa? Islam. Iman, Islam, itu kemuliaan kita. Jangan berasa ragu sikit, kita mulia kerana Islam. Baik. Golongan yang ketiga. Yang kedua tadi orang mukmin. Apa beza Islam dengan mukmin? Orang mukmin sudah tentu Islam, orang Islam belum tentu mukmin. Ada Arabi mari dekat Nabi. Orang Arabi. Orang apa nama, orang Arab Badui. Arab Badui ni tuan-tuan dia kasar sikit. Mari kat Nabi senjoh gitu kain Nabi. Tak. Sahabat Nabi, beradaknya sahabat Nabi. Kata setengah sahabat yang jadi khadang Nabi. Dia kata, kami malu nak tanya soalan pada Nabi. Kami malu nak tanya soalan pada Nabi. Maka kami tunggu orang Arabi mari tolong tanya. Sebab orang Arabi tak malu kan? Anak kabarnya Arabi. Mari seorang ketika itu kata pada Nabi, amanna. Kami orang beriman. Ya Muhammad, kami orang beriman. Turun ayat. Allah turun lalu ayat. Allah kata, kul, wahai Muhammad, kata pada mereka, lan tu'minu, mu tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna, tapi katalah kami orang Islam. Masuk Islam, kita orang Islam. Nak jadi beriman bila? Nak jadi beriman bila? Mari ujian, lepas ujian barulah jadi orang beriman. Allah uji semayang, lepas dulu. Allah uji taklifan puasa, luluh. Allah uji taklifan orang puang pakai tudung, tutup aurat, tak cakap banyak, luluh. Baru jadi orang beriman. Ahasiban nas, Allah Ta'ala kata, apakah manusia menyangka ayyutraku, aku nak saja, ayyakulu amanna, mengaku beriman, wahum la yuftanun, sedangkan belum diuji. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni setelah diuji dengan taklifan, tanggungjawab dan juga musibah. Musibah tu qada masing-masing. Ada sahabat kita musibah banjir. Tak? Ustaz Kamaruz Zaman hanyut tuan-tuan. Tahu berita tak? Ketua muda kita hanyut dalam banjir. Hanyut. Sekolah tergelam. Hanyut. Tapi orang boleh ada, hanyut pun mari mengajar macam. Makna tuan-tuan, tak mengeluh dengan ujian Allah Ta'ala. Allah uji ikut qada masing-masing. Nabi, qada Nabi. Sehingga nak mati pun sakit. Fatimah kata, aku tak sanggup tengokmu wahai ayah, terlalu sakit. Nabi kata apa? Ni ngelah ni. Ujian ni. Sebab aku Nabi, ujian aku paling besar. Tapi hak ni ngelah. Bila mati, nyawa keluar. Orang beriman, habis selesai ujian. Selesai. Yang ada nikmat hari kiamat, nikmat yang banyak. Litahlah pala mari, nak apa? Hari kiamat. Nak bini mari. Nak bidadari mari. Orang puan nak mingat makuk mari. Nak almari mari. Nak sofa mari. Kayu jati, lebih ada kayu jati ada. Faham tak? Dia mari, dia cari tuan-tuan. Sifat cari atas dunia. Iktisabi, usaha cari atas dunia. Hari kiamat litahlah pala otak mari. Siapa tahap tuan-tuan, disebutlah hadis Nabi, ahli syurga, Allah tanya, nak benda ni? Awak nak benda lagi? Mitok tuan-tuan, mitok Akhir sekali ahli syurga kata, kami nak tuntut janjimu wahai Tuhan, iaitu balasan paling agung, iaitu kami dapat melihat wajahmu wahai Allah. Itu permintaan yang paling agung sekali tuan-tuan. Jadi itu, orang beriman ni diuji. Baik, selesai. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat.
Iaitu orang yang taat dari kalangan lelaki dan orang yang taat dari kalangan perempuan. Qanitin, taat. Patuh. Apa yang Allah Ta'ala kata, patuh. Jadi tuan-tuan, kita kena sedar apa yang kita buat hari ni atas dasar taat. Benda ni yang orang kafir cuba untuk sesatkan umat manusia, umat Islam. Dia kata agama Islam ni agama candu. Macam lembu dicocok tali, terik nak pergi mana. Tak boleh tanya banyak. Semayang, berapa kena semayang. Subuh 2 rakaat, berapa 2, berapa dak 8. Tak, Islam tak boleh gitu tuan-tuan. Islam ada benda boleh tanya, ada benda tak boleh tanya. Dia agama yang berbentuk ta'abbud. Agama dari Tuhan untuk hamba, tuan-tuan. Hamba sesama manusia pun, hamba boleh tanya banyak ke tuan? Boleh tanya banyak tak? Tuan yang kata, tolong buat air, boleh tanya banyak tak? Apa nak buat air? Oh, tanya gitu, boleh nyakit. Faham tak? Dia hamba. Tuan kata buat air 2, orang mari, dia pun tanya, apa kena buat air? Tuan yang kata, menatang ni mana? Maknanya tuan-tuan sekalian, faham tak? Sebab apa? Tak layak dia tanya, sebab dia hamba, tak layak tanya. Tak layak tanya. Kecuali hamba dia suruh tuan dia buat air, baru tuan tanya, apa suruh aku? Baru tu. Lepas tak? Dah kita tuan ke hamba? Kita tuan ke hamba? Ke nak balik dah? Dah berapa jam? La ilaha illallah. Sakit hati tu. Tengok jam. Tengok kau dah tadi. Berapa tepak dah kena ni. Apakah petandanya? Ramai. Asal awak kerkuk kau. Tukar bateri kau. Kerkuk pahit. Bukan 8 juta bateri. Tukar. Tak tengok payah. Main 5,5 berat nak. Jang rosak. Tukar jang. Beli baru. Apa? Malam ni berlumba. Siapa tukar jam baru, pahala besar. Jadi baik tengok jam esok. Kalau tak kau puluh pandang muka. Jadi tuan-tuan, agama Islam ni agama yang menuntut taat. Arahan daripada Allah kita taat. Tengoklah macam mana sifat sahabat Nabi pernah pesan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang Allah larang, tinggal, jangan tanya banyak. Wa ma amartukum bihi, apa yang Allah Ta'ala perintah, fa'tu minhu mastata'tum, buat sedaya yang mungkin. Hadis ini hadis ke-9 dalam hadis Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian Nabi sebut belakang tu, innama hal ahlaka man qablakum kasratu masailihim ala anbiya'ihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kata Nabi, orang zaman dulu di Jahannam dibinasakan oleh Allah kerana mari perintah banyak tanya. Allah perintah Bani Israel, izbahu baqarah, sembelihlah lembu. Dia tanya, lembu warna apa? Lembu jantan ke tina? Banyak tanya. Faham tak? Nabi larang. Zaman Nabi Allah turunkan perintah haji. Kalau ada sahabat tanya, kata ulama, berapa kali? Oh, balik awal kita tuan-tuan. Faham tak? Allah kata wajib buat haji. Nasib baik sahabat tak tanya. Kalau ada jenis banyak tanya, kalu. Buah kalu tak boleh makan, tapi contoh kalu. Ada sahabat tanya, berapa kali haji? Cuba tuan-tuan bayang, Nabi pun jawab, setahun kali. Tak balik awal kita? Haji sekali seumur hidup pun tak boleh nak gigi lagi. Kota tak ada. Betul tak? Dah kalau banyak tanya. Orang khabar wajib pergi haji, pergi lah. Pergi tanya, berapa kali? Kalau Nabi jawab setahun kali, tuan-tuan, jadi hukum. Nampak? Jadi Allah beritahu, wa aqimus salah. Semayanglah kamu. Tanya macam mana nak semayang, boleh. Jangan tanya, berapa wajib semayang? Jangan tanya tu. Semayang je. Kita hamba. Berapa rakaat? Itu tak apa. Ulama pun ajar Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Jangan tanya pula berapa 4. Boleh nyakit tuan-tuan. Faham tak?
Jangan tanya benda tak perlu. Zaman Al-Imamul Ghazali, mari hak pelik lagi. Wahai tanya benda pelik-pelik. Kerana terlalu guna akal. Zaman yang lahirnya banyak al-falasifah. Golongan ahli falsafah. Guna otak ni tuan-tuan. Guna otak. Siapa paling banyak guna otak, hak pelik-pelik, dia lah cerdik. Padahal guna otak jadi sesat lah. Mari persoalan pelik-pelik. Boleh tak kalau Tuhan, dia buat bini paling comel untuk dia? Boleh tak? Tanya benda pelik-pelik. Padahal Tuhan tak ada anak, tak ada ayah, tak ada mak, tak ada isteri. Boleh tak Tuhan buat bini untuk dia? Nak jawab kena tuan-tuan. Ada pula orang tanya, boleh tak Tuhan buat batu berat? Tuhan nak boleh akak batu tu. Boleh tak? La ilaha illallah. Tanya benda gitu. Benda gini kita belajarlah sifat 20. Walau betul lah Allah itu ada kudrat iradat, Allah boleh buat apa saja. Tapi tuan-tuan, kudrat iradat muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kita belajar kan sifat 20. Kudrat iradat ni dia takluk pada benda yang mungkin je. Benda mustahil tak takluk. Apa makna? Contoh ginilah. Soalan tu tak kena. Sebab tak boleh akak batu tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Contoh kita ginilah. Kita tanya apa nama Kairu. Telinga demo nampak hari ni. Faham tak soalan? Soal kita nak jawab ke awak tanya tu bengong? Kita tak faham belakang. Kita tanya dia, telinga mu nak nampak tak hari ni? Telinga mana nampak, telinga dengar. Faham ke tak? Soalan tu tak betul. Boleh faham ni? Jadi tanya tu tak betul dah. Ada seorang profesor dia tanya anak murid, nak mampu ke nak? Tuhan boleh buat tak batu berat, dia tak boleh akak. Anak murid dia pun tanya mula, pintu buka dah. Boleh tak profesor tolong buka pintu? Profesor dia kata nak buka, mana buka dah. Gitu soalan mak dia. Mampu situ. Faham tak? Jangan tanya benda yang mustahil, yang tidak boleh tanya tuan-tuan. Tanya lah. Sifat orang beriman ni Allah perintah. Sifat dia kharru sujada. Tak banyak tanya, buat dengan penuh taat. Sahabat Nabi ada minum arak, ada berzina, tuan-tuan, ada berzina. Ada sahabat Nabi mari kat Nabi, ya Rasulullah, aku masa kafir, aku kuat berzina. Aku ketagih. Boleh tak ya Rasulullah? Hak lain aku ikut belaka. Excuse dia bagi. Kalau bukan kata excuse tak. Pengecualian. Saya mengizinkan aku berzina. Sebab dari dulu lah aku berzina. Nabi kata, tak boleh. Zina ni hukum qat'i. Hukum yang jazam qat'i tak boleh ubah. Zina itu haram. Tak boleh. Nabi pun ajar dia satu doa. Allahumma habib ilayyal iman. Itu doa. وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. Nabi kata amal doa ni. Dia amal akhir sekali dia tinggal. Mana taat. Nabi kata tak boleh. Ada sahabat minum arak, sipang botol arak. Allah turunkan 3 kali ayat tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jika ditanya padamu wahai Muhammad arak dan judi, jawab wahai Muhammad, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jawab kepada manusia, arak judi ada buruk ada baik, tapi buruk lebih besar, tak ada hukum ni. Masih ada sahabat minum arak. Mari ayat kedua, la taqrabus salah wa antum sukara, jangan hampiri sembahyang lah keadaan kamu mabuk, tak ada hukum lagi. Ada lagi hak minum. Tu ayat nombor 3, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu kalimah yang melahirkan hukum haram minum arak. Sahabat buat apa tuan-tuan? Tak tanya banyak, rembah tu botol arak. Hak sipang golek, hak minum tinggal, itu dipanggil qanitin. Faham tak? Muslimat kita, Allah kata tutup aurat illa ma zahara minha, muka, telapak tangan. Dia tutup tak cakap banyak, tutup. Salah satu hari tubik nak jemur kain, tak ingat pakai tudung. Pakai skai, ingat pakai tudung dah. Tubik-tubik nak jemur kain, gagal-gagal kepala, Allah pakai skai saja. Tu imam pun lalu.
Dia beragak Allah pakaslah, berapok lari masuk dalam rumah. Kerana apa? Kerana taatnya pada Allah. Perempuan ini ahli syurga. Boleh faham tak? Sebab tu tuan-tuan buat benda kerana perintah Allah. Itu dipanggil golongan qanitin wal qanitat. Taat lelaki dan taat perempuan. Apa janji Allah? Allah hapus dosa, Allah beri pahala yang besar. Ni muslimat kita pakai tudung, bukan pahala je, gerak tu Allah hapus dosa, apa lagi mana tutup aurat. Gitu juga kita ni. Tuan-tuan mari surah malam ni bukan pahala saja Allah hapus dosa. Bak semayang suku ni hak dengar ni, lagi mana duduk dengar majlis ilmu, fa innal malaikata la tadau ajnihatahum, malaikat hampa sayap. Cuma tak nampaklah. Kau nampak berapok dengan saya tembak lari. Tak nampak Allah susu. Dia payung sayap dia, tuan-tuan. Ni malaikat tengah payung ni. Ni hadis Nabi sebut. Dan seluruh makhluk, ikan di laut, burung di langit, semut dalam tanah, semua makhluk mendoakan keampunan untuk kita. Nampak tak? Itu rahmatnya tu Tuhan. Baik. Yang ketiga. Yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat. Siapa dia was-sadiqina was-sadiqat ini? Orang lelaki yang benar, orang perempuan yang benar, senantiasa berkata benar. Kata benar. Nabi kata, ala wajtanibu qaulaz zur, jauhilah kamu perkataan yang tidak betul. Gurau tak pergi, Nabi tak marah gurau. Hak tak boleh gurau cakap menawak. Wak lawak tak pergi. Raja lawak jangan awak sakit hati orang, jangan menawak. Contoh arwah yuh, kena yuh jambu. Oh bagus kat sini, tengok TV. Yuh jambu arwah tu, ghafarallahu lah, mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Dia buat lawak, dia atas orang. Pasal tak? Bagus ni. Buat warok. Dia atas orang, betul tak? Tak apa, buat orang jadi suka. Tak apa, tapi tak atas orang, dia tak nawak tu. Arwah yuh raja lawak antara penyumbang besar kepada Matin, madrasah madrasah di Perlis. Tuan-tuan sekalian, Matin ataupun markah tabiah Perlis gitulah. Nampak? Maknanya Nabi tak larang nak gurau, tapi jangan nawak. Nawak pula ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa belaka. Dosa kecil yang nawak, yang tidak mudarat orang. Faham tak? Tak mudarat. Tengok orang pakai kereta besar, orang naik Lamborghini, dia kata, pok darah aku ada sih. Pok darah aku ada rumah. Padahal bukan Lamborghini, Lambo rumah. Maknanya bukan Lamborghini. Nak agah dia perangai manusia, tak boleh orang lebih ada dia. Nampak tak? Orang pakai sport orang, aku ada saja sipang. Padahal pelawak, padahal tak ada pun. Nak agah ini dosa kecil, tak mudarat ke orang, ini nak agah dia. Tapi dosa juga. Ada dosa-dosa besar yang mudarat ke orang. InsyaAllah kalau kita meretah, harga minyak turun, naik macam. Itu dosa besar. Orang hak jom sokong, tak taubat, tanggunglah dosa. Faham tak? Faham sudah. Faham tak? Anak kamu itu nawak je ni, membinasakan orang. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Janji menawak. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, golongan keempat, syarat nak Allah ampun, nak Allah terima segala amalan, ajran azima, ditimpa berkali ganda pahala yang banyak, mesti as-sadiqin was-sadiqat, mesti ada sifat cakap benar. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani mula-mula nak merantau, nak pergi belajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mak dia pesan apa? Abdul Qadir jangan menawak. Mak dia pesan tu jangan menawak. Raja dengar tak cerita orang makan apa, salah makan, menyesal makan apa. Raja dengar tak cerita tu? Itulah ayah Syekh Abdul Qadir. Orang tua yang suruh budak hak makan apa tu kerja dengan dia, tak bayar gaji, nikah dengan anak dia pula. Itulah Tok Syekh Abdul Qadir. Orang lelaki yang salah makan apa, kena nikah dengan anak pak cik hak jadi tukar kebun tu, itulah mak Syekh Abdul Qadir.
Tak kira orang baik, mak orang baik, ayah orang baik, tubik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak kalau mak orang ayah orang atas sembah piwi. Maknanya dah nak jadi guna. Contohlah contoh. Orang berubah dah tu lain. Ni mak tak kira orang soleh, ayah orang soleh, mak orang soleh, tubik Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mak dia pesan apa? Jangan nawak. Lalu disipang pitih tuan-tuan, celah kasut ni. Celah kasut. Siapa tengah jalan, peropok mari. Peropok tanya mana pitih? Tak nawak. Faham tak? Celah kasut ni. Kabur tu. Baik dah ya cak celah kasut. Baik tak lah kocek je. Tahu tak? Tak celah kasut ni nak susu lah tak? Kan ada sini tak celah kasut ni. Bayar kau pisang, tuan kau pisang tu. Bau nak tak apa ni. Maknanya busuk token ni rupanya. Orang tak tu nak susu lah tak? Tapi dia kabur tu. Celah kasut aku. Peropok tadi tuan-tuan, taubat jadi orang yang baik, lebih baik pada orang baik-baik ni tuan-tuan. Rahmat Tuhan turun. Tu zaman dululah. Orang baik jujur, peropok mudah berubah. Zaman kita baik pun nawak, peropok kau jahat. Ni zaman kita tuan-tuan sekalian. Kalau peropok mari ya. Mana piti? Kita kabur lah bilik. Oh kau sedap dia. Pada ketika itu hukum fiqh benarkan kita muslihat. Tak apa. Tapi nak khabar ni, nak khabar tak menawaknya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan-tuan, jangan ada sifat menipu orang, menawak, lebong. Kau anda sama itu. Maknanya, kecil orang. Faham tak? Kecil, lebong, sama. Itu bukan sifat orang ya. Diampun dosa dan diberi ganjaran besar oleh Allah. Baik. Yang seterusnya, was-sabirina was-sabirat. Orang sabar lelaki, orang sabar perempuan. Nabi kata as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu dikira mula-mula berlaku musibah, itulah sabar. Mula-mula berlaku. Itulah sabar. Kalau 10 tahun lepas tu dah sabar dah. Faham tak? Anak dia mati, masa mati tu apa tinggal merintih tak redha. Apa Tuhan jahat dengan ambil anak aku 10 tahun lepas tu, makcik reda dah, tu tak kira. Sabar ini mula-mula. Dan Allah sebut dalam Quran, orang yang ditimpa alladzina idza asabathum musibah. Benda ni payah tuan-tuan, cakap mudah payah. Sebab tu pahala dia besar. Orang yang ditimpa musibah, Allah Taala ajar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni orang tuan-tuan sekalian malam ni. Lepas ni tak boleh jadi macam orang biasa lah. Kita orang ngaji ni, bila mari musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati inna lillah. Inna lillah, siapa mati? Inna lillah ni musibah. Mati termasuk musibah. Ni telah meninggalnya fulan bin fulan. Tidak tulis inna lillah, itu Al-Fatihah. Dalam mana tulis Fatihah? Tulis aja Al-Fatihah. Baca tak? Yang boleh pahala baca Fatihah. Dan yang lebih afdal lah yang diajar oleh Allah Ta'ala, iaitu baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu kita tak, inna lillah ni mati lah. Tak, Nabi ajar kepik pitu inna lillah. Beg duit jatuh, tadah jatuh, pun jatuh, inna lillah. Nampak tak? Apa saja musibah, kecil ke besar, inna lillah. Maka Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang kena musibah, dia sabar. Mula-mula yang tubik dari mulut dia, inna lillah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ke atas mereka ni salawat. Salawat daripada Allah. Selawat banyak. Nabi, kita untuk Nabi. Selawat kita untuk Nabi, itu makna doa Nabi angkat darjat. Tak. Selawat Allah untuk Nabi, itu angkat darjat. Selawat Allah untuk kita, itu maknanya keampunan dosa. Orang sabar, Allah hapun dosa, situ lah. Allah hapun dosa. Warahmah. Dan Allah limpahkan rahmat kasih sayang Allah. Tuan-tuan, musibah mula-mula inna lillah. Ni dah lah, dak inna lillah. Kalau berlanggar pula, supuas siano. Kalau kena ke orang,
Dia tak cek kereta orang, kereta dia je. Faham tak? Saya rajin jerpok lah dekat apa nama supermarket, ya Costa, gang langgar kereta orang. Kita dapat ni depan mata. You tubik-tubik, dia tak tengok kereta orang, dia tengok kereta dia. Beres pun semua. Buruk perangai tuan-tuan. Selain ini bukan sifat orang yang beriman ataupun akhlak orang beriman. Baik, kita pergi laju-laju lah. Rupa-rupanya lapang ni menghulur. No, budak kunang ni. Baik. Yang seterusnya wal khashi'in wal khashi'at. Boleh tak? Laju kan? Boleh? Bulah kali. Yang seterusnya orang yang khasyak, lelaki dan perempuan. Khasyak. Ibadat tuan-tuan, rukun dua, dia ada rukun dalam. Hak kita jaga 13 rukun tu rukun luar. Takbiratul ihram, kalau semayang lah, rokok, sujud tu rukun luar. Dia ada rukun segi, rukun dalam. Rukun maknawi dia panggil. Antaranya khasyak. Ibadat mesti berhadap kepada Allah. Hati mesti khasyak. Maka dalam bab semayang tuan-tuan sekalian, Allah sangat mementingkan khasyuk itu. Nabi sangat mementingkan khasyuk itu, sehingga Nabi ajar semayang jemaah macam wajib tu. Nabi kata, kalau aku boleh bakar rumah orang tak pergi masjid, aku bakar. Kalau boleh. Maknanya nak khabar pentingnya semayang jemaah. Orang kita tak penting. Kalau berti RNA, ramai mayat seorang, mayat seko, mayat seorang. Mungkin kita boleh husnuzan, hak ni jamak ku husnuzan. Dah kalau surah biasa, sanggup semayang seorang. Orang tawar gaji 27,000, dengan 1,000 dia pilih 1,000 apa dah. Ada cerdik lah. Pergi interview, tak berlaku gini. Tapi contoh lah, contoh bos kata nak 1,000 ke 27. Dia kata tak apa bos, 1,000 dah. Bos kata mau bahar ketong ke? Maknanya 27 dengan 1,000, nak 1,000. Manusia dia nak 27 lah, banyak. Tak boleh tak banyak ngak, tak zuhur. Tu bukan zuhur, tu bongok dia panggil. Orang nak ui boleh ambil lah. Benda halal orang nak ui. Faham tak? Allah nak beri 27. Dalam riwayat lain beza 2, 25. Wa fi riwayatin 25 darajat. 25. Hak tu surah Tuhan. 27 ke 25 surah Tuhan. Hak penting pahala ni, suti pahala tu tak boleh lawang. Barang paling berharga atas dunia. Faham tak? Tuhan nak ui, tak kejar. Ke saya nak tanyalah, ke beza main seorang dengan main jemaah ni lari 8 jam? Berapa jam lari main seorang main jemaah? Berapa jam lari? Tak suruh berhenti dah ni. Jam mapuh tanya tak jawab. Lebih kurang. Nampak? Ayah haji jawab. Lebih kurang tak lari. Allah nak beri. Betul tak? Tiba-tiba tak kejar. Mayat seko tuan-tuan. Setan masuk. Ya kapilah kok ke mana? Biar kita lala tak khasyuk. Tak khasyuk, Allah tak terima amalan itu. Amalan kita 2 perkara kena jaga tuan-tuan. Sahihah, makbulah. Yang betul rukun luar tu sahih, sah, tak ada dosa tinggal semayang dah, sah dah semayang. Yang kedua makbul, Allah terima ke tak terima. Sah semayang, kita dah lari daripada dosa tinggal semayang. Makbul dia guna hari kiamat ni, pitih-pitih hari kiamat ni makbul. Ada orang sedekah 10,000, Tuhan nak makbul, tak pakai. Ada orang sedekah sial, makbul hak tu hari kiamat. Kerana khasyuk menghadap diri kepada Allah. Jadi kalau bab semayang, Nabi ajar main jemaah. Muqayyah tu imam tanggung. Imam lari sekejap, makmum tanggung. Makmum tengah lari sekejap, makmum belah nun tanggung. Hak belah nun qayyah sekejap, belah din tanggung. Muslim yang habis qayyah belaka, muslimat tanggung. Faham tak? Qayyah belaka mikir kenapa tu? Mana tanggung? Faham tak? Dah lah kuliah lama, baca panjang, bahasa ustaz ni. Ni bagi contoh lah tu. Faham tak? Ni dia kira nampak muka senyum. Betul tak? Dia tanggung. Itu jamaah dia panggil. Lepas tu luar semayang, Nabi ajar alaikum bil
berjamaah. Hidup berjamaah. Dakwah tak ada. Sekor kena berjamaah, kena ada organisasi, kena ada jamaah Islam. Tu bik jamaah Islam tu. Kena berjamaah. Manusia seorang tak gagah. Manusia tak sempurna. Hak lebih tapung hak kurang. Hak ni lebih dia tapung hak kurang. Hak ni, hak tu hidup berjamaah. Faham tak ni? Jadi khusyuk ni boleh antaranya bila kita berjamaah. Maya sekor kaya Allah tolak. Kalau kosong. Dah lah sepahala tolak pula telayang lah tuan-tuan. Bila sembahyang jemaah Allah mesti terima, mesti confirm. Selesai. Yang seterusnya kata Allah Ta'ala, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang banyak sedekah, lelaki dan perempuan, banyak bersedekah. Comel tuan-tuan, Allah susun ayat ni comel sama. Tidak lari hablum minallah hablum minan nas. Kalau ayat wa aqimus salah wa atawuz zakah, sembahyang dengan Tuhan, zakat dengan manusia. Sedekah meraihkan orang susah, orang dalam kepayahan, kita senang tolong. Orang begini dikasihi oleh Allah. La yahsabanna allazina yabkhalun, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu menyangka allazina yabkhalun, wahai orang yang kedekut atas muka dunia, bima atahumullahu min fadlih, yang Allah beri kelebihan, pitih banyak, harta banyak, itu baik bagi mereka kerana kedekut, sifat berasa baik. Allah kata bal huwa syarrul lahum, hakmu sifat, hakmu kedekut itu buruk untuk kamu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang kita kedekut tuan-tuan akan lilik tengkok kita hari kiamat. Setengah ulama kata bangkit hari kiamat macam kita bawa ulur atas tekok ni, dililit oleh harta yang kita kedekut. Tuan-tuan, sedekah saya jamin kerana Allah dan Nabi jamin tak akan miskin. Atau ke saya seorang, orang kuat sedekah miskin, masak teri macam tu seorang, tak ada kecuali mudah. Tak kaya pun mudah, lapang. Betul tak? Orang kedekut hidup je sempit, berasa takut hama, pitih banyak kedekut, nak tidur tak tenang, upah gak tidur yang marah ke gak. Aku upah pun 5,000 tidur juga dah, dia manusia tidur gak pun. Betul tak? Jadi tak tenang. Jadi tuan-tuan, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang banyak bersedekah. Nabi tiap-tiap pagi, pagi bersedekah. Senang ke susah ke, Nabi bersedekah. Maka tuan-tuan, itulah amalan kita. Sedekahlah pada jalan Allah. Ini musim orang ditimpa musibah banjir, tarik kita orang tolong, tarik orang kita tu tolong. Itulah orang Islam. Faham tak? Dan sedekah paling afdal yang paling kita sayang, ataupun hak kita sayang lah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak siapa tahap paling tinggi sedekah kecuali beri hak masih kita sayang. Jangan mentang-mentang orang buat tempat pengumpulan barang untuk dihantar pada masa banjir, kita jadikan peluang untuk buang barang-barang tersisa. Ya tu habis pender, baju dalam, hak kurang habis tau. Baju dalam lubang sonum apa? Spender kau dah akan. Ya tu ambil sedekah. Ni kalau ada ini amat balah tok macam anu mau pakai dirilah, beri hak kita sayang. Ada apa kakak kita pergi shopping Meding. Walaupun Meding, kita yang kata Meding nama tak wih terus. Ni dia pergi shopping Meding, dia beli boleh 3 troli wih terus untuk masa banjir. Beri hak paling baik. Tak, rumah bukan nak suruh baru, baju hak boleh pakai lagi. Dan ni orang tak mahu baju dah ni, orang nak berah makanan, beri lah. Man kana fi hajati akhi, kata Nabi, orang yang berada pada keadaan sahabatnya memerlukan dia ada. Kana Allahu fi hajati, hari kiamat bila dia perlu hajat, Allah tolong dia pula. Itu orang yang bersedekah. Itu tuan yang seterusnya, was-saimina was-saimat, orang puasa lelaki puan, wal hafizina furujahum wal hafizat, waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat.
Yang kedua akhir tu dia panggil orang yang menjaga kemaluan. Maknanya apa? Jaga maruah. Orang lelaki kena jaga maruah, orang perempuan dua kali ganda kena jaga muruah. Muruah dia panggil maruah. Hari ini antara perkara yang hilang dari umat Islam, maruah. Kalau pitih, tak apa pitih haram pun, tak ada jati diri. Orang puang hilang malu. Kata Al-Imam Ibn Hajar, antara 10 perkara Allah paling benci, qillatul haya' bidan nisa, sedikit malu dia kalangan orang puang, hilang maruah. Akhir zaman kata Nabi, nikah jadi mahal, zina jadi murah. Nikah berapa ribu? 15. Ayah haji jawab 20. Mu hamba kau. Dah. Minta anak dia 20,000. Padahal orang surah. Orang ngaji kena lain. Orang ngaji ni tak apa anak kita. Kau anda. Tak. No, Tok Gua Nek Aziz. Kau anda nak beri berapa kau? Tok Gua Nek Aziz. Kita cak ayang je. Mana? Macam jual anak ni tuan-tuan. Padahal Nabi kata khairun nisa aisaruhunna mu'nah. Sebaik-baik wanita yang paling murah, bukan murah, yang paling rendah dan memudahkan pihak lelaki. Itu sebaik-baik wanita. Oh ini dia diri tok, bukan mak tok, dia diri tok. Masa mari Minang, dia khabar, mak 30,000 dia khabar ke mak dia. Tu lagi jahanam. Ada gitu sahabat bini tuan-tuan. Jadi hilang muruah. Dulu orang lelaki dengan orang puang, ini orang puang dengan orang lelaki. Faham tak? Allah datangkan, memang betul dahsyat rosak akhir zaman ni. Orang lelaki fi qulubihim maradun, hatinya sakit, syahwatnya kuat. Mari orang puang pula hak jenis tergedik-gedik, tak ada malu tuan-tuan. Comel lalu comel untuk rosaknya dunia ini. Tolong jaga. Nabi pesan jaga molek anak puang, isteri. Saya pun bimbang ada anak puang. Baru kalau pasti duk mikir dah ni, bimbang nak tahu mana kat ni, bimbang. Anak puang tuan-tuan lebih susah daripada jaga kambing kandang. Payah. Kita boleh didik duduk sekolah kalau tahu je kawan pelik-pelik tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi ini antara perkara yang Allah letak dalam Quran, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang lelaki puang yang jaga kemaluan dan maruahnya. Sebab tu Nabi kata, may yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahu jannah. Siapa boleh jaminkan aku, dia boleh jaga apa yang ada di antara dua bulu misal dan janggut, iaitu mulut, dan apa yang ada antara dua kaki, iaitu kemaluannya. Siapa boleh jaminkan aku, dia boleh jaga dua barang ni. Nabi kata aku tak minta banyak, dia boleh jaga dua ni. Adman lahu jannah, aku jadi garantor dia masuk dalam syurga. Aku garantor. Nabi jadi penjamin untuk masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan orang kafir tahu dah. Nak rosakkan pemuda Islam antaranya 3 jalan, 3S. Sex, sport, song. Sex, sport, song. Sex ni perzinaan. Dia datangkan lagu-lagu, danduk lagu apa, orang puan lanjang ni buat mari. Hari ni tuan-tuan tekan nak tengok benda, boleh tengok belakang hari ni. Betul tak? Dia datangkan song, lagu yang melalaikan. Dan dia datangkan sport, sukan yang melalaikan. Maka orang Islam, gerakan Islam hari ini cuba lawan dengan arus yang sama. Orang kafir buat mari seks. Orang Islam hari ini, gerakan Islam melancarkan galakan untuk bernikah awal. Faham tak? Kita tak boleh sekat benda tu, memang orang nak nikah awal. Ibu-ibu, bapak-bapak hari ni kalau ada anak sampai masa dah, minta nikah beri lah. Mak nak nikah nikah apa? Muda lagi, padahal 28. Silai aku tak tukar lagi. Datang aku tak tukar lu ni, milik aku tambah lu. La ilaha illallah. Anak tu ada kasih dah. Akhir sekali berzina, tanggunglah mak. Ayah pula saya nak pesan. Nabi kata, iza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau mari seorang lelaki yang diredai agamanya, makna baik. Tak ustaz tak apa baik.
Kita cek pergi surah hamba, pergi dengar sama baik. Mari minta anak kita, kata Nabi, fazawwiju, izinkan dia menikah. Kalau tak beri, tak akan mari dah hak sebaik daripada itu, kecuali hak buruk akan mari. Dan tunggulah bala daripada Allah. Tuan-tuan, kerana kita tak beri, anak terjebak dalam perzinaan, anak sedosa, kita dua dosa. Faham tak? Kita jadi sebab. Mak tak beri, kita kena bekal lah ayah. Ni ayah beri dah mak tu. Hai. Mak tak cakap benda pun. Hai je. Mana nak buat warna? Ayah ahli persatuan TB. Ahli persatuan takut bini. Faham tak? Mak baru. Hai. Duk dengar ke mak. Faham tak? Jadi tuan-tuan, kita ayah. Wali. Wali ayah ke mak. Ayah. Kena tegar. Faham tak? Kena jawab lagi kiamat kalau kita tak tegar. Boleh tak? Seks. Song. Lagu. Hak melala. Kita atur lagu Islam. Yang ketiga, sport. Orang muda wahai sukan. Orang kapi atur, siapa ada mayang, siapa ada pergi belajar, ada pergi dengar. Maka kita kena datangkan sukan yang tidak melalaikan. Ni, surah jangan sepi ingat. Jangan buat kuliah je. Surah kena buat program pertandingan futsal. Ni ramai dah anak muda tapi ramai lagi tak hari. Dia jadi takut nak pergi kuliah. Tapi kalau futsal, mari ramai-ramai. Maka kita selit situ. Belum main, tazkirah dulu 5 minit. Tak payah sampai sejam nak buat benda 5 minit. Biar dia kenal Islam apa dah. Lepas tu buat peraturan. Tak boleh buka lutut. Nampak tak? Akhir sekali, dia kenal sukan cara Islam. Orang bang berhenti. Dah semayang lah. Hari ni bang berhenti. Lepas bang sambung mula. Allah. Orang bang. Berhenti. Ingat balik lepas bang. Sambung mula. Sepuk. Mana? Sambung mula maknanya. Tuan-tuan sekalian. Itu makna dia ajar begitu. Boleh tak? Baik. Akhir sekali, wazakirin Allah katsiran wazakirat. Orang yang banyak ingat Allah, lelaki dan perempuan. Banyak ingat Allah. Ingat Allah ada khusus, ada umum. Khusus Nabi ajar, dan jadidu imanakum la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Jangan tunggu majlis tahlil baru sebut. Banyak kau sebut la ilaha illallah. Hak khusus, hak umum ni lagu mana? Kita jaga perintah Tuhan. Tutup aurat. Walaupun mulut dah sebut la ilaha illallah, tutup aurat itu adalah ingat pada Allah. Kita jadi pegawai kewangan. Boleh bila-bila je boleh. Orang sogok boleh. Bila-bila boleh ambil piti haram. Kita dah ambil kerana takut pada Allah. Itulah maksud ingat pada Allah. Jadi 10 golongan ini tuan-tuan, Allah tak beri pahala besar ya. Ajran azimah. Ada saya sebut tadi, ganda 10, ganda 100, 1000 kan. Dalam ayat ni ajran azimah. Allah tak sebut berapa. Besar tu serah pada Allah. Dan diapik pula keampunan dosa oleh Allah. Tuan-tuan, tak ada benda kita harap atas dunia ni. Allah balas, Allah redha, Allah hapus dah dosa. Tak kira siapa, ustaz ke, tak ustaz ke, orang kapur, Allah redha, selamat kita. Jadi sesalah untuk malam ni. Minta maaf kerana lebih masa. Tuan-tuan, jangan apa nama, jangan awak muka poseng ya. Faham? Lebih sikit ya tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Cuma malam ni saya nak ambil kesempatan nak cadang oleh kerana setakat ni boleh mari tiap bulan. Tak. Kalau ikut nak gilir, Pak Sohok apa nak gilir. Tapi oleh kerana semangat tuan-tuan ni, saya jadi semangat attack ni. Orang muda ramai, kita boleh marilah setakat ni. Dah bulan sekali 2 bulan. Faham tak? Gitulah kalau panjang umur. Jadi cadang buka kitab. Tak, main tak ada kitab, jadi kau anda saya nak cakap benda pun. Jadi kita buka kitab insya-Allah. Boleh tak? Jadi cadang lepas ni kitab apa? Ataupun kita bincang lepas ni kitab apa? Lepas beli kitab, tuan-tuan kena ada kitab ah. Jangan buka kitab ambil seko di kitab. Ada. Sedap ngelak ah. Sedap ngelak. Muka surat pertama, bulan depan ambil pula koh, muka surat 18 lalu. Sedap ngelak ah. Apa tu tak ada kitab. Jadi ada kitab. Ada kitab ni naik satu darjah lagi. Tak ada kitab, dia didengar mustami'. Ada kitab dia panggil muta'allim, orang belajar, naik satu darjah lagi.
darjat nak pergi tu besar pahalanya. Boleh insya-Allah. Baik. Yang seterusnya ada pengumuman. Allah kenapa banyak. Ada jualan belakang tu tuan-tuan, yang paling utamanya ni lah. Cang tak siapa dah CD. Sama tak? Sama tak? Macam lain ustaz, memang dah. Ya kau sungguh ismat hari. Jadi ni album sulung saya, album yang diberi tajuk tu benar. Ambil masa sikit boleh album sulung ni setahun lebih saya ambil masa. Mari atas pandangan sahabat-sahabat di Lembah Kelang dan sebagainya, ustaz kena buat album. Kita pernah mari mikir nak buat sesuatu yang kekal untuk manusia. Mana kekal. Mari ngajar, lepas tu dah ingat dah hak kekal. Orang pegang ingat Ustaz Muzani, lepas tu baca doa ke kita ke anda lah, boleh pahala kekal. Jadi antaranya kelebihan, kita ada kelebihan kodi sikit, kita buat CD lah. Ni album yang saya rakam dengan Intim Record setahun lebih lah. Ni baru siap ni tuan-tuan. Rasa suka tu tuan-tuan, baru siap setahun lebih. Kerana apa? Dalam ni 10 track ni ada bacaan 2, azan 7 tu lagu belaka, lagu nasyid Islami. Istimewa lagu-lagu ini saya buat sendiri. Oh pandai ustaz, kamu dengar tu. Mananya? Ni kira beli dah tu. Sedap. Sedap. Apa dah? Panjang. Sedap. Apa tu? Ada tu. 7 ni zikir, dia adaptasi 3. Zikir, doa, selawat. Hak lama-lama saya baru mula dah masuk muzik yang disusun oleh Raja Farhan, sound engineer Intim Record. Jadi segar, kontemporari, budak sesuai, orang tua sesuai, orang muda pun lebih-lebih lagi. Dalam ni tuan-tuan ada 7 track. Setakat hari ni hak duk beli tu kata ustaz nombor 7 dengan nombor 9 sedap kali. Hak lain sedap belaka. Hak sedap kali. Jadi tuan-tuan nak tahu kena beli ada insya-Allah harga 20 riyal je original. Tu benar. Boleh dah faham kau dah. Yang seterusnya ni ada Raihanah Habbatus Sauda. Habbatus Sauda penyembuh segala penyakit kecuali mati. Macam kita ulang hak mau mati, letak sebotol dah hidup ada. Kecuali mati. Hak lain insya-Allah. Lepas tu ada Kasturi Umar. Umar tu bukan Sayyidina Umar, Ustaz Muzani Abdul Rahman. Kasturi Umar, campuran sendiri, tak ada kat lain, tuan-tuan sekalian. Adunan sendiri, alhamdulillah licin. 100 botol licin tuan-tuan sekalian. Ni di samping bukan saya bantu sahabat juga ni. Bantu sahabat kita cari sahabat hak apa nama yang perlukan kerja, kita tolong. Jadi tuan-tuan ni kasih Umar RM10. Sekarang ada sahabat kita calik, Allah tangan. Jangan awak sombong. Ada Allah cium, insya-Allah mesti beli punya. Jangan awak sombong. Ada orang awak sombong, pergi kat kereta baru cium. Pusing mula mahal 5 botol. Nak khabar jangan lari ya. Surah ni tak ada pintu banyak, situ pintu. Jangan lari ikut tikak ni, takut dekat ni. Jadi tuan-tuan sekadar itu, yang baik pada Allah, yang kurang lemah itu saya mohon maaf. Jangan simpan dalam hati. Kalau dak bergurau, dak melawak, tuan-tuan tidur. Tertiaraklah semua tidur. Jadi tuan-tuan sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.